Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini kita meneruskan lagi PDPR kita dalam bahagian terakhir bab 3. Okey, kita masih lagi di dalam bab 3 iaitu penaklukan logik dengan subtopik 3.2 hujah. Okay, apakah standard pembelajaran kita kali ini? Okey, ni yang kita sudah belajar. Dalam 2 kelas PDPR yang lalu. Okey. Standard pembelajaran kita untuk kali ini ialah 3.2.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan penaklukan logik. Okey. Kita akan berbincang beberapa contoh. Cikgu akan tunjukkan satu contoh untuk video kali ini. Kamu akan membaca, memahami dan cuba menyelesaikan latihan-latihan yang diberi. Okey, mari kita lihat contoh 23 di dalam buku teks. Contoh 23 ni adalah terdapat di muka surat 84 buku teks. Okey. Bagaimanakah menyelesaikan masalah melibatkan penaklukan logik? Okey, dalam contoh 23, kalau kamu teliti pada bahagian A soalan, dia minta kita menyatakan bilangan sel baharu yang terhasil pada hari ke-8. Pada hari ke-8. Kalau kita lihat dalam soalan tu, bilangan hari diwakili oleh pemboleh ubah T. T kecil. Kemudian ada satu kesimpulan umum iaitu PT sama dengan 2T. Okey, apa dia PT tu? Dikatakan bilangan pertumbuhan sel PT sama dengan 2 kuasa T dengan keadaan T ialah bilangan hari. Dalam penyelesaian masalah ada 4 langkah penting yang kita kena tahu sebelum kita berjaya menyelesaikan masalah. Okey, mari kita bincang contoh 23A. Okey, dalam soalan A tersebut, T digantikan dengan 8 kerana dinyatakan hari ke-8. Jadi kita gantikan T sama dengan 8. Okey. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, memahami masalah. Memahami masalah.
Okey, soalan tu minta kita membina kesimpulan secara didaktif. Apa dia kesimpulan secara didaktif? Masih ingat lagi? Kesimpulan secara didaktif adalah kesimpulan khusus. Ya, kesimpulan khusus, iaitu menghitung bilangan sel pada hari ke-8. Maka kita gantikan T sama dengan 8. Kita ingin menghitung bilangan sel pada hari ke-8 yang diwakili oleh P dalam kurungan 8. Okey, itu langkah pertama, memahami masalah. Seterusnya, beralih pada langkah yang kedua, merancang strategi. Apakah rancangan kita? Rancangan kita adalah menggantikan T sama dengan 8 ke dalam pernyataan umum. PT sama dengan 2T. Okay. Gantikan T sama dengan 8. Okay. Itu adalah langkah yang kedua, merancang strategi. Langkah yang ketiga ialah melaksanakan strategi. Maka kita dah rancang untuk menggantikan T dengan 8, maka kita gantikan T kepada 8 dalam persamaan umum tadi. Okay. Jadi P8 sama dengan 2 kuasa 8. Setelah kita hitung 2 kuasa 8 bersamaan 256. Okay. Itu adalah langkah yang ketiga dalam penyelesaian masalah, melaksanakan strategi. Kemudian langkah yang terakhir dalam penyelesaian masalah ialah kesimpulan. Kesimpulan maksudnya kita buat suatu pernyataan. Suatu pernyataan. Setelah kita hitung, maka kita buat suatu pernyataan. Contohnya dalam soalan ini, setelah kita hitung 256, kita buat suatu pernyataan. 256 sel baharu akan terhasil pada hari ke-20, pada hari ke-8. Pada hari ke-8. Okey, itu dia. Cikgu dah tunjukkan anak panah menunjukkan aliran langkah-langkah penyelesaian masalah yang perlu kamu ikuti. Cikgu harap anak panah tu membantu supaya kamu tidak keliru. Dalam buku teks tu ada ditunjukkan anak panah, mungkin kamu perasan, mungkin kamu tidak. So cikgu membuat anak panah yang lebih bold untuk menunjukkan aliran langkah-langkah penyelesaian masalah. Okay. Pelajar boleh mencuba contoh-contoh yang lain dalam buku teks. Jika ada persoalan lanjut, boleh bertanya kepada guru matematik masing-masing seperti biasa. Okey, seterusnya kamu boleh menguji pemahaman kamu pada praktis kendiri 3.2F. Okey. Di muka surat 87 dan 88. Okay. Ada beberapa soalan yang kamu boleh cuba. Okey. Untuk lebih memahami subtopik ini 3.2F, penyelesaian masalah. Jangan lupa 4 langkah tu adalah penting untuk ditunjukkan dalam penyelesaian masalah. Supaya penyelesaian masalah kamu kelihatan lebih sistematik dan teratur. Okey. Setelah kamu mencuba, kamu boleh bandingkan hasil kerja kamu tu dengan video langkah-langkah penyelesaian yang cikgu sertakan di sini. Okay. Kamu boleh bandingkan dan boleh buat pembetulan mana yang kurang tepat.
Okey, ayo kita tonton video berikut. Di samping kamu merujuk hasil kerja masing-masing. Salam sejahtera dan selamat datang ke Kudu My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Kali ini kita akan bincang latihan buku teks matematik keangkatan tingkatan 4, yaitu latihan praktis terdiri 32F pada muka surat 87 hingga 88. Okey, mari kita mulai. Soalan 1. Kadar bayaran letak kereta dalam hotel Cahaya dihitung mengikut kadar berikut. Pada 1 jam pertama atau sebahagian daripadanya, bayaran adalah RM6. Pada setiap jam berikutnya hingga jam ke-6, bayaran adalah RM5. Setiap jam yang seterusnya, bayaran adalah RM3. Zamudin meletakkan keretanya dari jam 7.50 untuk menghadiri kursus di Hotel Cahaya. Selepas kursusnya, Zamudin mengambil keretanya pada jam 17.25. Hitung secara deduktif jumlah bayaran yang Zamudin perlu bayar sebelum keluar dari tempat letak kereta. Jadi kita tolak masa dia untuk dapatkan jumlah jam. Untuk ini, 5 ini apabila ditolak dengan 5, jawapannya adalah 5. Kalau tak dapat tolak dengan 5, kita pinjam dari jam sebelah. Jadi ini kan menjadi 6. 1 jam ada 60 minit. Pindah ke sebelah jadi 60. Jadi 6 tambah 2 tolak 5, kita akan dapat jawapannya 3. Untuk sebelah ini 16 tolak 7 akan dapat 9. So jumlah jam dia adalah 9 jam 35 minit. Dengan ini kita boleh pisahkan dia kepada jam yang pertama, jam kedua hingga jam ke-6, dan yang ini adalah paginya. Dengan itu kita isi dalam jadual. So 1 jam pertama ada 1 jam. Kita darab dengan bayarannya RM6. So ini akan sama dengan RM6. Untuk setiap jam yang berikutnya hingga jam ke-6, 2 hingga 6, jumlah jam yang ada di sini adalah 5 jam. 5 jam darab dengan bayarannya untuk jam adalah 5. Jadi bahagian ini bayarannya akan menjadi 25. Untuk setiap jam yang seterusnya, yaitu bahagian baki ini, sebenarnya baki di sini adalah 3 jam 35 minit. Tetapi 35 minit ini akan digunakan menjadi 1 jam, so dia akan menjadi 4 jam. Jadi untuk baki ini adalah 4 jam darab dengan RM3 per jam akan menjadi RM12. Oleh itu jumlah bayarannya ialah 1 jam darab dengan RM6 tambah dengan 5 jam darab dengan RM5 tambah dengan 4 jam darab dengan RM3, yaitu sama dengan RM43. Soalan 2. Jumlah penduduk di Taman Gembira mengikut formula GT sama dengan 250 darab T kuasa 2 tambah T tambah 100 dengan keadaan T ialah bilangan tahun. Diberi jumlah penduduk di Taman Gembira pada 1 Januari 2012 ialah 25,000 orang. A. Buat kesimpulan secara deduktif mengenai jumlah penduduk Taman Gembira pada 31 Desember 2016. Ini adalah fungsi yang diberikan dalam soalan. So, pada 1 Januari 2012 itu adalah G sifar. Kita gantikan dengan sifar, so jawapan dia akan sama dengan 25,000 orang. Pada 1 Januari 2017 itu adalah G1, yaitu tahun pertama. Jawapan dia adalah 25,500. Demikianlah sehingga ke 1 Januari 2016 itu adalah tahun keempat, G4. So jawapan dia adalah 30,000. Tetapi soalan minta kita cari pada 31 Desember 2016. Itu sudah melalui 1 tahun. Maka sebenarnya itu adalah tahun ke-5. Kita gantikan T itu dengan 5. Maka jawapan
inilah langkah penyelesaian untuk soalan ini. Soalan B. Pada tahun keberapakah penduduk Taman Gembira akan mencapai 77.500 orang? Soalan minta kita cari apakah nilai P diberi bahwa GT adalah 77.500. Jadi kita gantikan GT dengan bukti sebelah kanannya. Oleh itu, kita bagikan kedua belah ini dengan 250. Kita akan dapat jawaban 310. 310 ini kita pindah ke sebelah kiri, jadi hasil tolak, so jawabannya adalah negatif 210. Kemudian kita buat kaedah pemfaktoran. So kita akan dapat dua faktor ini. Lepas tu kita dapat dua jawaban, P sama dengan negatif 15, ini akan diabaikan. Lepas itu, jawaban yang kita nak sebenarnya adalah P sama dengan 14. Oleh itu, jawabannya adalah tahun ke-14. Soalan 3. Bilangan kelahiran bayi di sebuah negara pada tahun 2014 ialah 536.100 orang. Bilangan kelahiran bayi dari tahun 2015 hingga tahun 2017 di negara tersebut membentuk satu pola seperti yang berikut. Pada tahun 2014, 536.100 orang. Tahun 2015, 521.100. 2016, 206.100. 2017, 491.100. Soalan A. Bina rumus berdasarkan pola bilangan kelahiran bayi. Jadi kita kena bukakan data dalam jadual ini, pola ini, dalam bentuk operasi tertentu. Jadi 536.100 ini boleh diungkapkan menjadi 536.100 tolak dengan 15.000 darab dengan IPA pada tahun 2014. Untuk yang kedua, 521.100 ini kita ungkapkan menjadi 536.100 tolak dengan 15.000 darab dengan 1. Demikianlah sehingga ke tahun 2017. So untuk ini kita nampak bahawa operasi di sebelah kanan ini membentuk satu pola, yaitu 536.100 ini kita kekalkan sebab ia adalah gembala. Termasuk tanda negatif ini tolak dengan 15.000 ini juga dikekalkan sebab ia adalah gembala. Tapi untuk barisan ini, sebab ia berubah, maka kita gantikan dengan huruf kecil N, di mana N ini bermula dengan IPA, yaitu IPA 1, 2, 3, dan seterusnya. Soalan B. Sekiranya bilangan kelahiran bayi dalam negara tersebut mengikut pola seperti di atas bagi 5 tahun yang seterusnya, anggarkan bilangan bayi yang dilahirkan pada tahun 2021. Untuk ini kita kena ambil tahun 2021 tolak dengan 2014. Jadi dia akan sama dengan 7 tahun. Lihat balik pola di A ini. Sebenarnya N ini adalah sama dengan 5 seperti yang telah diterangkan tadi. Yang ini adalah 1, 2, 3. Apabila ia sampai kepada 2021, itu adalah tahun ke-7. Maka kita gantikan 7 ke dalam rumus yang kita dapat di sini tadi. Maka 536.100 tolak dengan 15.000 darab dengan 7. Maka jawabannya adalah 431.100 orang. Soalan 4. Raja berikut merupakan segitiga sudut tegak. Lengkapkan jadual berikut. Untuk dapatkan nilai sin 60 derajat, kita rujuk sudut 60 derajat dan nisbah bagi sin adalah bertentangan bahagi dengan hipotenus, yaitu y bahagi dengan z. Untuk cos 30 derajat adalah sudut sisi bersebelahan bahagi dengan hipotenus, yaitu y per z juga. Segitiga yang kedua, sin 40 derajat
lagi sin 60 darjah akan sama dengan cos 30 darjah. Begitu juga dengan segitiga yang kedua dengan ketiga. Nilai sin dengan cos mereka ini adalah sama. Oleh itu, saya salin semula nilai-nilai tersebut di soalan B di sini, di mana sin 60 darjah akan sama dengan cos 30 darjah dan seterusnya untuk dua segitiga yang lain. Lepas itu yang ini, kita boleh mengungkapkan cos 30 darjah ini sebagai cos 90 darjah tolak dengan 60 darjah. Itu kita akan dapat 30 ini. Begitu juga dengan cos yang kedua ini, boleh diungkapkan sebagai 90 darjah tolak dengan 40 darjah. Dan yang ketiga ini juga boleh diungkapkan sebagai cos 90 darjah tolak dengan 20 darjah. Bila kita gantikan semua ini sebagai theta dan juga bahagian ini, maka kita akan dapat hubungan yaitu sin theta sebenarnya akan sama dengan cos 90 darjah tolak dengan theta. Inilah jawabannya. Soalan C. Diberi sin 80 darjah sama dengan 5,9848. Berdasarkan kesimpulan induktif daripada soalan B di atas, nyatakan nilai cos 10 darjah. So, diberi dalam soalan bawah, sin 80 darjah akan sama dengan 5,848. Dan ini yang kita dapat daripada soalan B tadi, kesimpulan umum. Di sini soalan dah memberikan kita nilai theta itu adalah sama dengan 80 darjah. Jadi kita gantikan theta sebagai 80 darjah. Oleh itu, kita akan dapat cos 10 darjah. Dan cos 10 darjah ini akan sama dengan sin 80. Sin 80 tadi adalah 5,9848. Oleh itu, jawaban akhirnya cos 10 darjah akan sama dengan 5,9848. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih. Okey, bagaimana para pelajar semua? Adakah kamu sudah memahami bila pertama kali menonton video ini? Okay, kalau kamu masih kurang faham, kamu boleh ulang tonton video ini di YouTube. Dengan alamat yang cikgu sertakan. Okey, ini dia alamat yang cikgu sertakan untuk latihan praktis 3.2F. Okay, seperti biasa, pelajar boleh mengukuhkan pemahaman dengan mencuba latihan praktis komprehensif di muka surat 88 hingga 91 buku teks. Okey, setelah kamu mencuba, kamu boleh bandingkan penyelesaian kamu dengan video langkah-langkah penyelesaian latihan praktis komprehensif yang cikgu sertakan di sini beserta dengan alamatnya. Okey, kita telah berada di akhir PDPR untuk kali ini. Jadi apakah kesimpulan PDPR kita kali ini? Okey, kesimpulannya ialah penyelesaian masalah melibatkan penangkulan logik. Okey, terdapat 4 langkah penyelesaian masalah seperti yang kita pelajari tadi, iaitu memahami masalah, merancang strategi, melaksana strategi dan seterusnya kita membuat kesimpulan. Okey, itu saja setakat ini. Okey, jaga kesihatan, okey. Jaga diri
sepanjang musim COVID ni. Dan kita akan berjumpa dalam kelas-kelas PDPR yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.